Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah hari ini bersama saya Muhammad Ridha bin Muhammad, kita akan membincangkan mengenai ilmu qiraat yang mana diambil daripada kitab Taqribul Ma'ani. Itu kita akan membincangkan dalam bab Waqaf Hamzah wa Hisham alal Hamz, iaitu bab Waqaf Hamzah wa Hisham alal Hamz. Itu bermaksud bab ini adalah berkaitan dengan bab bagaimana Imam Hamzah dan juga Hisham waqaf pada huruf Hamzah. Okey, bait yang pertama adalah wa hamzatu 'inda al-waqfi sahhala hamzahu idza kana wastan aw tatarrafa manzila. Itu yang pertama ni, dalam bait pertama kita boleh nampak disebutkan nama Imam Hamzah. Okay, jadi kita fokus kepada bagaimana bacaan ataupun kaedah Imam Hamzah ketika waqaf pada huruf Hamzah. Okay, kena bezakan Imam Hamzah dengan huruf Hamzah. Okay, jadi yang pertama wa hamzatu 'indal waqfi sahhala hamzahu. Dan maksud dekat sini, dan Imam Hamzah ketika waqaf maka beliau akan mentashilkan Hamzah tersebut. Iza kana wastan aw tatarrafa manzila, sekiranya Hamzah tersebut berada di wastan, pertengahan, aw tatarrafa ataupun di hujung kalimah tersebut, pada ketika kita berhenti di kalimah tersebut. Jadi kita fokus kat sini adalah yang membaca adalah Imam Hamzah. Sahhal al-hamz fi halatil waqfi sawa'un kana al-hamz mutawassitan aw mutatarrifan. Maka Imam Hamzah akan mentashilkan huruf Hamzah pada ketika waqaf di atas kalimah tersebut, perkataan tersebut, sama ada huruf Hamzah itu berada di tengah-tengah kalimah ataupun di hujung kalimah ataupun di hujung perkataan. Dan kena faham di sini maksud tashil Imam Hamzah tashil kat sini bermaksud mutlaqut taghyir, iaitu dia terbahagi kepada 4 perkara. Tashil kat sini mutlak, dia bukanlah bermaksud tashil baina-baina sahaja, tapi tashil dalam bait ini bermaksud sama ada ibdal ataupun naqal ataupun tashil baina-baina ataupun hazaf. Hazaf dengan isqat ni samalah. Jadi kat sini tashil dalam bait pertama ini bermaksud 4 perkara, iaitu sama ada ibdal, naqal, tashil baina-baina ataupun hazaf. Okay. Kemudian bait yang seterusnya itu bait yang kedua, fa'abdilhu anhu harfa maddi musakkanan wa min qablihi tahrikuhu qad tanazzala. Okay, kita boleh lihat dalam bait yang kedua ini fa'abdilhu, dah nampak dah dia punya arahannya adalah ibdal. Dah nampak arahannya. Jadi dalam bait yang kedua ini menceritakan jenis yang pertama, iaitu ibdal fa'abdilhu anhu harfa maddin musakkanan. Mestilah dia akan mengibdalkan huruf Hamzah tersebut kepada huruf mad. Ibdal ni maksudnya tukar. Daripada huruf Hamzah, ada huruf Hamzah ditukar kepada huruf mad. Dengan syarat apa? Wa min qablihi tahrikuhu qad tanazzala. Mestilah sebelum huruf Hamzah itu ada baris tahrikuhu. Berbarislah, huruf sebelum Hamzah mestilah berbaris. Jadi kat sini dibaca Hamzah mengibdalkan huruf Hamzah yang sukun kepada huruf mad daripada jenis baris huruf yang sebelumnya, dan juga sama ada Hamzah itu berada di pertengahan, mutawassitan atau mutatarrifan, ataupun berada di hujung kalimah. Hamzah tu boleh berada di tengah-tengah ataupun di hujung, maka kita mengibdalkan Hamzah tersebut kepada huruf mad. Ibdal ni maksudnya tukar. Sebagai contoh kita boleh lihat dekat sini. Saya bagi contoh, ada 4 contoh. Asalnya apa? Asalnya yu'minun. Bila diibdalkan dia akan jadi yu. Bila diibdalkan maka dia akan jadi yu'minun. Okey, kemudian contoh kedua asalnya adalah
fadara'tum. Kemudian bila diibdalkan maka dia akan menjadi fadaratum. Kemudian contoh ketiga ambihum. Wakaf di situ, maka Imam Hamzah akan membaca dengan ibdal kepada huruf mad, maka dia akan berbunyi ambihum. Dan contoh yang keempat, yang ni Hamzah berada di hujung. Tadi kita tengok Hamzah berada di tengah-tengah, yu'minun, fadara'tum, ambihum di tengah-tengah. Hamzah berada di hujung, contohnya qalal mala'. Imam Hamzah tidak berhenti qalal mala', tetapi Imam Hamzah akan ibdal kepada huruf mad, maka Imam Hamzah akan membaca dengan qalal mala', tukar kepada huruf mad. Okey, kemudian seterusnya kemudian kita sambung kepada bait yang seterusnya. وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا. Okey. Dalam bait yang ini, bait ketiga, dalam bait ketiga ini disebut وحرك به ما قبله متسكنا, dan Imam Hamzah lagi lah membariskan apa yang ni. Kalau kat sini kita tengok huruf Hamzah itu berbaris, kemudian sebelumnya sukun. Sebab tu disebut ma qablahu mutasakkinan, sebelum huruf Hamzah itu sukun. Wa asqithu, dan dibuang huruf Hamzah tadi. Baris Hamzah tadi, wa harrik bihi, baris Hamzah tadi dipindahkan kepada huruf sebelumnya, iaitu huruf sebelumnya mestilah sukun. Wa asqithu, dan selepas itu huruf Hamzah tadi dibuang. Contohnya kat sini dipanggil, ini kaedah ini dipanggil kaedah kedua, jenis yang kedua itu naqal. Maknanya kat sini Imam Hamzah akan menaqalkan, iaitu memindahkan. Naqal ni bahasa Melayu dia memindahkan harakatul hamz ila sakin qablahu, memindahkan baris Hamzah kepada huruf yang sukun sebelumnya, dan dia akan membariskan huruf sukun sebelumnya itu dengan baris Hamzah tadi. Kemudian dihazafkan Hamzah, huruf Hamzah, sama ada Hamzah itu berada di pertengahan ataupun berada di hujung perkataan ataupun hujung kalimah. Okey, saya bagi contoh kat sini. Saya beri contoh kat sini sebagai contoh yang asal dia adalah Al-Quran. Huruf Hamzah pindah kepada ra, baris Hamzah pindah kepada ra, buang huruf Hamzah, maka dia akan jadi Al-Quran. Kemudian contoh kedua, mas'ula, huruf Hamzah barisnya baris depan pindah kepada sin, huruf Hamzah dibuang, maka dia akan dibaca mas'ula. Kemudian contoh ketiga, ini contoh pertama dengan contoh kedua ni adalah contoh huruf Hamzah berada di tengah-tengah kalimah. Contoh ketiga dengan contoh keempat adalah huruf Hamzah berada di akhir kalimah. Contohnya mil'u ataupun dif'un. Okey, jadi dif'un kat sini kita berhenti. Bila berhenti, baris Hamzah iaitu baris depan pindah kepada lam. Huruf Hamzah dihazafkan, tak ada dah. Maka dia akan jadi milu. Milu, tapi kita tak berhenti dengan baris depan lu. Kalau kita berhenti, maka lam itu mestilah dimatikan, maka dia akan dibaca mil. Begitu juga dengan dif'un. Dif'un, tanwin huruf Hamzah ini dipindahkan kepada fa. Hamzah dibuang, maka akan dibaca dif'un. Tapi bila kita waqaf dekat sini, kita waqaf dif'un ini, maka huruf fa itu akan dimatikan, maka dibaca dengan dif. Macam itulah. Jadi dekat sini kaedah yang ini dipanggil jenis yang kedua, itu naqal, memindahkan baris Hamzah kepada huruf sukun sebelumnya. Okey, jadi seterusnya kita dah selesai bait yang ketiga. Kemudian bait yang keempat. Bait yang keempat kita lihat, siwa annahu min ba'di ma alifun jara yusahhiluhu mahma tawassata madkhala. Okey. Jadi dalam ini dia kata kecuali sekiranya huruf Hamzah itu terletak selepas alif. Huruf Hamzah terletak selepas alif. Ma alifun jara.
yusahhiluhu, maka akan dibaca tashil. Mahma tawassata madkhala, yang mana untuk jenis ketiga ini hamzah itu berada di tengah-tengah. Tawassata, berada di tengah-tengah perkataan atau tengah-tengah kalimah. Okay, jadi kat sini adalah jenis yang ketiga, nau'u salis at-tashil baina-baina. Hamzah membaca dengan qira'a bi tashil baina-baina fil hamzah mutawassithah al-masbuqah bi alif, yang mana dia akan baca dengan tashil baina-baina sekiranya hamzah itu berada di tengah-tengah kalimah yang sebelumnya ada alif. Dengan cara bacaannya adalah ma'al mad wal qasr fil alif. Jadi huruf alif itu boleh dibaca sama ada dengan 6 harakat ataupun dengan 2 harakat. Sebagai contoh, contoh bacaan dia adalah wa idh qulna lil malaikah. Ini bacaan biasa. Jadi dekat sini kita boleh nampak huruf hamzah berada di tengah-tengah, sebelumnya didahului dengan huruf alif. Maka dibaca bagaimana? Imam Hamzah baca dengan tashil baina-baina pada hamzah, dan alif ini boleh baca 2 harakat atau 6 harakat. Al-malaikah 2 harakat, al-malaikah 6 harakat, al-malaikah. Ini adalah tashil baina-baina. Contoh kedua, ulaika. Ulaika, huruf hamzah ada di tengah-tengah kalimah, sebelumnya ada alif. Laika, ulaika. Jadi cara baca dia, la baca boleh baca 2 harakat ataupun 6 harakat. Kemudian huruf hamzah dibaca dengan tashil baina-baina. Contoh kita baca 6 harakat, ulaik, ataupun kita baca 2 harakat, ulaik. Ini adalah nauk yang ketiga, jenis yang ketiga itu tashil baina-baina bagi matan ataupun bait yang keberapa ni? Bait yang keempat. Seterusnya bait yang kelima. Bait yang kelima, wa yubdiluhu mahma tatarrafu mislahu wa yaqsuru aw yamdi 'ala al-maddi atwala. 'Ala al-maddi atwala. Okey, yang jenis yang keempat, naur rabi', iaitu jenis yang mana ayatil hamz mutatarrifan wa qablahu alif. Kalau tadi kita tengok alif, hamzah berada di tengah-tengah, sebelumnya alif. Kalau yang bait sekarang ni kita akan lihat hamzah berada di akhir, huruf hamzah berada di akhir dan sebelumnya alif. Ya'ti al-hamz mutatarrifan, hamzah berada di hujung, wa qablahu alif, dan sebelumnya ada huruf alif. Jadi bagaimana hamzah Imam Hamzah baca? Wa yubdiluhu mahma tatarrafu mislahu. Jadi dia akan tukarkan huruf hamzah tadi yang berada di akhir tadi, ditukar juga kepada mislahu, iaitu sama dengan huruf alif tadi. Bermaksud huruf hamzah tadi ditukarkan kepada huruf alif juga. Jadi kita boleh lihat ada 2 alif sebelah-sebelah lah, sebelah-sebelah. Wa yaqsuru aw yamdi 'ala al-maddi atwala. Jadi untuk bacaannya boleh baca 2 harakat, boleh baca 4 harakat, boleh baca 6 harakat. Okey, jadi kat sini kita lihat hamzah membaca yaskun lil waqfi summa yubdil alifan. Dia tukar, dia matikan hamzah tadi ketika waqaf as-sama asalif. Contohnya misal kat bawah ni ada saya buat as-sama, kita matikan dia. Kemudian ditukarkan kepada alif, huruf hamzah tadi as-sama, tak ada hamzah lah. Maka dia akan berkumpul 2 alif tadi, fayajuz hazaf ahaduhuma. Okey, jadi kalau kita berkumpul kat sini, yang pertama, kaedah yang pertama adalah bila berkumpul 2 alif di sini, kita boleh hazaf salah satu. Maka bagaimana cara kita baca? Kita akan baca secara mad asli, 2 harakat sahaja. As-sama, 2 harakat sahaja. Maka bila kita buang salah satu, tidaklah berkumpul 2 mad di situ. Kemudian boleh juga wayajuz ibqa'uhuma lil waqfi. Boleh juga kita nak kekalkan. Kita kekalkan huruf alif tadi yang telah diubah daripada hamzah kepada alif tadi, kita kekalkan. Wayajuz fihi ba'da zalika salasah awjuh. Al-qas wa tawassul wal mad kulluha biduni
hams. Jadi kalau kita letak kita kekalkan alif tadi yang ditukar daripada hamzah, kita kekalkan kepada alif, kita tak buang, kita tak hazaf, maka boleh baca dua harakat